Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pertamanya kita mengucapkan syukur Alhamdulillah sebanyak-banyaknya kepada Allah Azza wa Jalla. La nuhsi sana'an alaih, kita tidak dapat menghitung pujian itu kepada Allah, karena Allah itu kama athna ala nafsih, seperti mana dia memuji dirinya sendiri. Kurniaan besar Allah apabila kita dapat membuka semula masjid di negeri Perlis ini, walaupun dalam tempoh ini kita terpaksa melakukan penjarakan bagi mengelakkan penyebaran wabak, kerana dunia ini belum berhenti. Bahkan pada hari ini merupakan hari yang tertinggi penyebaran wabak di Amerika pada hari ini dan beberapa negara yang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kurniaannya telah mentakdirkan negara ini, wabak ini telah berkurangan dan bahkan hampir tidak tinggal melainkan sedikit. Ia adalah merupakan kurniaan Allah Azza wa Jalla yang kita bersyukur kepadanya, dan ia mengingatkan kita bahawasanya setiap yang berlaku itu akan ada pengakhirannya. Kegembiraan di dunia ini akan ada pengakhirannya. Keresahan, duka cita juga ada pengakhirannya. Dunia sementara, peristiwa-peristiwa yang kita saksikan juga adalah sementara. Pada 4 bulan yang lepas, apabila COVID ini datang, kita merasakan sampai bila dia akan selesai. Manusia ketakutan, ramai orang bimbang, dan Alhamdulillah sebahagian yang takut itu kembali pada agama. Semua orang mengaji Al-Quran di dalam live streaming. Artis pun khatam Quran, kerana betapa menunjukkan manusia bimbang tentang apa yang berlaku. Cuma kita disuruh berterusan dengan perasaan bimbang itu, mudah-mudahan kita semua. Dan cuma kita juga tahu bahawasanya semua yang berlaku akan berakhir. Ini bukan kali pertama dalam dunia wabak berlaku. Telah berlaku wabak pada zaman-zaman yang lepas. Pernah Masjidil Haram ditutup kerana tengok ramai manusia yang mati, walaupun disebut ta'un pada zaman itu, tapi ia wabak. Berlaku di Andalus, berlaku dalam sejarah, berlaku sebelum daripada ini di Eropah, yang bukan saja membabitkan ratusan ribu, bahkan jutaan manusia mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan hal ini, dan Alhamdulillah dia beransur pergi. Dan kita negeri Perlis ni negeri yang pertama tutup masjid, dan Alhamdulillah negeri yang pertama juga membuka masjid. Dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan kepada rakyat negeri Perlis ini, kepada lelaki, untuk minggu ni lah, yang berusia 18 tahun, minggu lepas lagi lah, yang berusia 18 tahun, untuk hadir solat Jumaat. Dah tak ada pengecualian dah, umur dah tak limit dah, yang tua-tua pun boleh hadir. Saya solat Jumaat minggu lepas, kemudian saya pergi beli buah. Ada orang penjual buah tu kata, minta maaf untuk mufti, kami tak pergi, umur lebih. Saya kata, umur lebih ni habis dah cerita dah. Mungkin dia tak terlepas. Kenapa 18 tahun? Kerana perhitungan kita setakat ini bimbang tentang budak-budak sekolah. Takut bila datang budak sekolah, dia bawa balik ke sekolah. Tapi kalau kerajaan sendiri telah buka sekolah, dan kita insya-Allah akan suruh surau-surau sekolah dibuka, mereka solat bersama mereka. Kita tak nak dia bawa balik kalau berlaku wabak ke sekolah, dan itu akan memberikan kesan kepada mereka.
Mudah-mudahan semua orang berlumba-lumba lah datang ke masjid, supaya jangan ada alasan tak datang, tak mau pergilah. Pi pun bukan boleh dapat tempat, dia tak pergi lagi pun. Kita buka sehingga ke tempat parking, bawa sejadah salat. InsyaAllah mudah-mudahan lepas pada ni kita rapatkan balik saf, kita kembali kepada sunnah Nabi SAW. Renggangkan ini pun untuk mengelakkan wabak juga merupakan suruhan agama menyelamatkan diri daripada wabak, dan kita berharap kita akan kembali. Saya masih ingat saya duduk di Wales. Di Wales saya duduk di Lampeter banyak bulan, 7-8 bulan. Masa tu tak ada masjid, kita semayang di rumah. Jumaat semayang sama-sama orang Malaysia dan orang Islam yang lain di chapel saja, di gereja dibenarkan, digunakan. Perasaan kita ni resah kerana kita orang Islam ni memang nak ke masjid. Kemudian saya dapat jemputan daripada UK, saya terus pergi ke Dubai. Di Dubai saya turun hampir pada waktu asar, turun kawan-kawan sambut di sana. Saya masuk ke masjid di Dubai setelah beberapa bulan tak masuk. Saya tak dapat membayangkan betapalah perasaan itu apabila masuki masjid. Kerana kita ini Muslim, mukmin, kita hidup, ini tempat kita. Kita berlumba-lumba ke sini. Mudah-mudahan insya-Allah Allah menyatakan wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Wasabiqu, berlumba-lumbalah kamu kepada mana? Ila maghfiratin min rabbikum, kepada keampunan Tuhan kamu. Dalam surah Al-Imran Allah kata wasari'u, bersegeralah kamu ila maghfiratin min rabbikum, kepada keampunan Tuhan kamu. Wa jannatin, kepada mana? Ke syurga. Arduha ka'ardis samai wal ard, luas syurga itu seluas langit dan bumi. Dalam surah Al-Imran arduha samawati wal ard, luasnya langit dan bumi. Langit ni samawat, langit ni tak tahulah luas mana. Syurga luas. Orang tak berebut syurga. Tengok kawan kita doa apa? Aku doa nak masuk syurga. Jangan doa macam tu, aku nak masuk. Orang tak berebut syurga sebab syurga luas. Tengok kawan kita, aku geram betul kat dia, aku nak masuk syurga, dia pun nak masuk juga. Tak ada. Minta syurga Firdaus. Nabi kata fas'alul Firdaus, minta syurga Firdaus. Syurga luas, syurga indah. Kita tak payah berebut syurga. Dunia orang berebut. Tempat semayang pun oleh kerana dunia kita berebut. Bukan berebut apa? Dapat dengan tak dapat. Jawatan orang berebut jawatan. Kita Covid duduk di rumah, tengok mereka duduk berebut jawatan. Kan? Macam-macam. Itu dunia. Kadang-kadang dunia ni lucu. Allah kata mata'un ghurur, perhiasan yang menipu. Walaupun kita tahu tipu, tapi kita syok juga. Saya tahu, tapi saya pun syok juga dunia. Tuan-tuan tahu, tuan-tuan pun syok. Macam gambar Tamil. Tuan tahu gambar Tamil? Orang Penang dia kata nama Hindu. Itu ya. Gambar Tamil ni banyak memang tipu lah. Dia boleh tembak kawan tu, peluru dah keluar dah. Kawan yang kena tembak tu boleh pergi panggil kekasih dia siap pakai baju apa semua, boleh turun baik sampai mai tahan peluru. Daripada rumah start kereta, kebah kereta orang mai. Kita tengok memang tipu, syok. Dunia manusia berebut dunia sikit. Bukan saja manusia berebut dunia, manusia berebut
khayalan kepada dunia. Satu orang khayal nak kahwin dengan satu perempuan, seorang lagi pun khayal nak kahwin dengan satu perempuan, berkelahi dua orang tu. Padahal dua-dua khayal, dua-dua belum tentu dapat. Macam dengan labu dan labi. Labu khayal nak menikah dengan apa? Anak Haji Bakhir nama apa? Manisah apa nama? Dia podok kawan baik, tengok tunjuk-tunjuk gambar sama. Mulai hari ni putus persahabatan, kata. Pasal khayal sama. Khayal sama, sanggup dia lancar perang antara dua orang tu. Lepas tu dunia yang bukan saja berebut dunia, berebut mimpi. Dalam mimpi tu kata labu, asal dia aku mimpi kau datang, asal aku mimpi kau datang. Kau ni memang kacau daun lah lebih. Berebut mimpi dunia, macam jawatan dalam dunia. Semua yang berkhayal jawatan tu tak layak, tak cukup sokongan, tapi berkelahi di atas khayal. Pasal kau ni pun khayal nak jawatan tu, kau ni pun khayal nak jawatan tu, berkelahi jawatan kan. Satu jawatan wanita satu orang berkelahi. Jawatan apa yang untuk kelahi 2-3 hari ni tak ingat, pengurusi masjid ke apa, Perdana Menteri ke apa, pakat berkelahi nak jadi Perdana Menteri, yang letak nak balik yang tak jadi nak jadi. Lah kali semua yang tak cukup pun bukan marah pada kawan dia, sebab hang pi khayal sama dengan aku. Kita heran, dia betul heran macam dengan gamak Tamil, tapi sebenarnya tak heran, itu adalah dunia. Padahal kalau jadi berapa lama? Ada 5 tahun, ada 3 tahun, ada 2 tahun lebih sikit, ada tak dan sampai 2 tahun. Orang berebut syurga. Allah kata kekal khalidina fiha, kekal dalamnya. Cantiknya, keindahan yang luar biasa, tapi tak ada siapa berebut lah. Saya pun tak berebut sangat, tuan-tuan pun barangkali tak berebut sangat. Jom pergi masjid, tak boleh penuh lah kan? Yang lebih hebat lagi, yang kritik masa tutup masjid tu, apa tutup masjid, orang nak pergi sembahyang, buka-buka masjid, muka dia tak nampak. Dunia. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada tipu daya dunia ini, dan memang inilah kehidupan kita sehari-hari. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita tak boleh lama. So kita masuk bab apa kita tinggal hari tu? Masa mengaji Tok Guru mati tu, apa? Bab apa? Kitabul Azan, kitab berhubung dengan azan. Azan ni masuk balik lah. Covid bagus juga. Covid banyak orang mengetahui berbagai-bagai mazhab. Orang tahu, oh rupanya sembahyang Jumaat 12 boleh tu. Dia orang tak tahu. Kita sebut 3 hak jenis, hak alim, hak duduk kedai kopi tu, mana penuh orang sembahyang Jumaat 3 ni sesat dah. Dia baca kitab apa? Tak ada sahabat dia baca. Tu pun seorang pinjam kawan punya. Tapi lama orang tahu, oh ini ada qaul dalam mazhab ini, dalam mazhab ini. Tarjih Ibn Taimiyah dalam masalah ni. Qaul Muzani dalam masalah ni. Qaul Abu Yusuf dalam masalah ni. Abu Hanifah. Kemudian pandangan dalam mazhab Malik dan seumpamanya. Alhamdulillah kita boleh buat pun, masa awal orang buat terkejut. Dia kata, apa punya teruk mufti, orang mufti buka masjid, dia mufti pergi tutup masjid. Oh, semangat nak main masjid ni, lintas berat. Lepas tu tak ada dalam fiqh Islam ni orang tutup masjid, tak ada. Hamba tengok sesat tak sesat. Lepas tu satu dunia tutup masjid, dia tak kata apa, dia senyap. Ingat kot, bila orang buka masjid, dia tak main. Dia tak main. Ini pun satu, kerana sebab tu ilmu konsisten. Alhamdulillah Allah jadikan ramai orang tahu tentang berbagai-bagai bab
bab tayamum. Sembahyang hari raya orang tahu bab hari raya. Yang tak pernah sembahyang raya, tak pernah jadi imam. Saya dipahamkan ada sebahagian orang memang harap masjid ni dibuka. Bagus, alhamdulillah. Sebab salah satunya tekanan. Dia baca Qul huwallahu qul a'udzu binnas, qul a'udzu binnas. Isteri dia kata, abang tak apa surah lain dah ke? Dia duduk tunggu bila lah masjid. Dia kata, sampai dia kena jadi imam, dia duduk tanya pula. Tu pun bagus juga. Tapi ada orang, kerana keadaan itu, dia pun hafal ayat-ayat lazim yang mana dia tak apa sebelum, dia hafal. Ramai orang masa musim Covid ni, banyak surah dia hafal boleh. Dan ini kelebihan, kan? Takdir Allah. Jadi kita balik kepada azan. Azan pun sebelum ni orang tak tahu. Boleh azan ni bila hari ada bab ini, hadis tu disebut oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari. Bila hujan, sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum, sembahyang di tempat kamu. Kalau kita habaq pada musim biasa, demam. Pakat kalau habis peringat punggah dah pokok ni. Tapi alhamdulillah, dunia akhirnya kembali mengamalkan sekian lama sunnah yang telah ditinggalkan itu kerana keadaan itu tidak berlaku. Bila keadaan itu berlaku, orang kembali mengamalkan. Kembali sama juga. Nabi SAW balik pada bab azan menyebut, fa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Apabila hadir salat, salah seorang dari kalangan kamu kena azan. Wal ya'ummakum akbarukum, maka jadilah imam salah seorang yang besar di kalangan kamu. Jadi duduk di rumah bincang, nak azan tak azan? Jumhur kata tak azan. Sebahagian qaul menyatakan azan. Tapi hadis ni kita tengok hadis musafir lagi, Nabi kata azan dan iqamat. Yang ni kalau azan dan iqamat sesuatu yang baik. Kalau iqamat saja pun di sebahagian para ulama memadai. Sebelum hari itu kita dah bahas apa hukum solat tanpa azan. Semua orang tahu lah solat tanpa azan sahlah. Itu yang kita tahu seperti mana yang menjadi pegangan jumhur. Tetapi ada qaul yang menyatakan seperti qaul Atha bin Abi Rabah dan juga Al-Auza'i, dia menyatakan bahawasanya Atha bin Abi Rabah kata azan fardu, iqamat syarat sah salat. Kalau tak iqamat tak sah salat. Pendapat dia. Kata Al-Auza'i, jika sekiranya dia tak iqamat kemudian dia salat, kemudian waktu masih ada lagi, dia kena ulang. Kata Atha tak kira. Kalau dia tak iqamat, dia memang kena ulang balik. Pendapat ini tak kuat. Tapi kita sebutlah ada pendapat itu. Yang sahihnya azan adalah disunatkan untuk azan, dan satu orang azan dia dapat pahala jika dia azan, jika tidak dia boleh iqamat. Dia boleh iqamat. Wanita azan ke tak? Dulu kita bahas. Duduk di rumah, mak dia duduk dengan anak perempuan dia, mak perempuan, anak-anak pun perempuan, boleh iqamat ke tak? Walaupun majoriti ulama kata tak perlu, tapi mereka kata jika dia iqamat ataupun dia azan, fahasan, itu sesuatu yang baik. Itu sesuatu yang baik. Okey, balik kepada hadis-hadis yang ada di dalam kitab ini. Wa an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Bilalan yu'adzin. Ada jumpa hadis? Tuan jumpa ke hadis? Syekh hantar jumpa hadis. Nombor buka surat berapa kitab tu?
73 kalau kitab macam kisah kita ni. Ada? Okey. Wa an Abi Juhaifah radhiyallahu an qala ra'aitu Bilalan yu'adhdhinu wa atatabba'u fahu ha huna wa ha huna wa isba'ahu fi udhunayhi. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahahu wa Ibn Majah wa ja'ala isba'aihi fi udhunayhi wa li Abi Dawud lawa unuqahu lamma balagha hayya 'ala as-salah yaminan wa shimalan wa lam yastadir wa asluhu fi sahihain. Daripada Abi Juhaifah radhiyallahu an, Abu Juhaifah Asy-Syuwa'i radhiyallahu an. Abu Juhaifah adalah merupakan antara sahabat Nabi yang kecil. Sahabat ni bila kecil ni maksudnya dia tak banyak riwayat dah daripada Nabi, termasuk juga bila dan dia ni ketika Nabi wafat umur dia sekitar macam umur Ibnu Abbas, masih budak-budak lagi lah, masih remaja. Dan hadis-hadis dia mendengar daripada sahabat-sahabat Nabi yang lain, khususnya daripada Ali bin Abi Talib, kerana masa Nabi wafat dia masih kecil. Dia pernah jadi ketua polis kepada Ali bin Abi Talib, sahibus syurtah, ketua polis pada Ali bin Abi Talib. Dalam riwayat sejarah kata apabila Ali khutbah di atas mimbar, dia duduk di bawah, dia polis. Zaman Nabi tak ada lah macam tu, tetapi zaman kemudian berlaku manusia bergolak. Abu Bakar wafat kerana usia dia, uzur, kemudian wafat. Umar bin Khattab wafat kerana ditikam ketika salat. Uthman bin Affan wafat kerana dibunuh dengan pemberontak masuk ke dalam rumah. Ali bin Abi Talib juga wafat kerana dibunuh salat. Maksudnya 3 daripada 4 khulafa tu hadapi cabaran yang hebat. Muawiyah bin Abi Sufyan yang Syiah tak suka tu, sebab dia perang Ali, dia dilantik sebagai gubernur pada zaman Umar bin Khattab pun dia dilantik, dan dia ada pegawai ataupun macam polis lah yang jaga dia. Umar bin Khattab tak suka benda ni. Umar bin Khattab tak suka gubernur dia yang ada orang tengah. Kalau orang nak mai jumpa, kena jumpa orang tengah dulu. Umar marah benda ni. Bahkan Umar kepada gubernur-gubernur dia tak benarkan ada pintu rumah, tak boleh. Ada lansir dia, takut orang panggil tak dengar. Oh, kalau macam tu ramai tak berebut lah jabatan tu, kan? Isteri-isteri sahabat ramai tak suka jika sekiranya suami mereka dilantik oleh Umar menjadi gubernur. Zaman dulu tak ada wallpaper apa, orang balut dinding ni dengan kain. Umar kalau tahu dia pergi ke negeri tu, dia koyak kain tu dengan tangannya. Dia kata kain ni patut bagi orang miskin pakai. Dan Umar bila orang nak mula bertugas dengan dia, dia akan tanya berapa banyak harta kau. Bila dia pecat nanti ataupun dia buang kerja, dia nak tanya banyak mana harta kau. Jadi sebelum zaman orang ada semua SPRM, semua ketulusan ni, Umar bin Khattab buat dah. Telusnya Umar dia tak suka Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah di Syam, di Syria. Syria ni kita tahu di sini kekuatan kerajaan Rom.
Roman Kristian. So Umar bin Khattab bila dia pergi ke Syria, ke Syam, dia pergi ke Syam. Syam ni merangkumi lah Syria, Palestin, Jordan, ni semua kira Syam pada zaman itu. Bila dia pergi, dia kata, Muawiyah, aku dengar pasal dia sampai sana, dia khalifah. Orang sambut lah, rakyat sambut, terutama gubernur kena sambut. Muawiyah ni badan sedap, gubernur Muawiyah bin Abi Sufyan. Orang Syiah dia marah, dia duduk kait dengan pak dia Abu Sufyan. Abu Sufyan pun masuk Islam akhirnya. Yang orang Syiah marah ni sebab Muawiyah ni dia perang Ali. Adalah semua orang ni tentang macam-macam kan. Tapi Muawiyah, Umar lantik dah. Bukan kata Umar lantik dah, Nabi pun bagi jawatan ke dia. Bila sampai Muawiyah ikut je Umar tu, Umar khalifah, Umar tak berhenti buat tak tahu. Abdul Rahman bin Auf dia kesian kat Muawiyah. Dia kata, ya Amirul Mukminin, at'abtar rajul, wahai Amirul Mukminin, hang bagi dia letih ya. Kau bagi dia letih, kesian dia lah maksud. Duk kena ikut dia gubernur khalifah, main nak ikut lah. Umar buat tak tahu dah. Umar turun kuda, pegang batu tu, sebagai kata pegang kasut, nak paling Muawiyah. Marah apa? Aku dengar kata kau ni pakai bodyguard ya? Macam tu lah. Kau ada penghalang, orang nak jumpa kau, kena jumpa dia dulu, kena jumpa orang tu dulu. Kata Muawiyah, orang selalu kut perbuatan Muawiyah ni, nak geng-geng yang Syiah nak kata itulah Muawiyah ni teruk. Kata Muawiyah, wahai Amirul Mukminin, di negeri ini berhampiran dengan musuh, dan mereka menghantar orang mereka yang bila-bila masa saja untuk membunuh khalifah, membunuh gubernur. Jadi aku terpaksa wujudkan ini supaya mereka tak terus dapat membunuh aku. Umar diam. Kata Umar, Muawiyah, kau ni kalau aku kata apa pun memanglah ada alasan kau. Dia komplain Muawiyah. Tapi dia tak pecat Muawiyah, dan dia tak suruh Muawiyah jangan ada tu. Kalau orang timbul kes itu, kita kata Ali bin Abi Talib, ni cerita dalam politik lah, pasal kadang-kadang orang atas ni okey je, hak bawah ni sekan ni. Dia apa kata Muawiyah, tapi Ali bin Abi Talib juga ada ketua polis yang jaga dia masa dia khutbah. Siapa dia? Abu Juhaifah ni. Yang tu nak cerita panjang sikit. Abu Juhaifah. Jadi Abu Juhaifah As-Suwai, dia ketua polis penjaga Ali bin Abi Talib. Dan Muawiyah bagi tahu Umar, kadang-kadang musuh mai serang orang gubernur. Tapi apa yang Muawiyah cerita tu benar, kerana Umar ditikam oleh orang luar, iaitu Umar ditikam oleh Abu Lu'lu', dan dia merupakan orang Majusi daripada Parsi. Walaupun berbagai-bagailah tentang latar dia tu. Jadi ini adalah rawi yang kita tengok dalam hadis ni. Kata dia, qala, kata Abu Juhaifah, ra'aitu Bilalan, aku melihat Bilal. Bilal ni siapa? Bilal bin Rabah. Tuan-tuan, ni kita, ada benda yang manusia ni buat dalam hidup dia dikenang sepanjang zaman. Contohnya siapa? Bilal. Kerja Bilal ni taklah glamour mana. Bukan jawatan zaman lah. Cik kerja apa? Tok Bilal masjid ni. Oh, ingat kerja besar. Tapi Bilal, sebut nama Tok Bilal, pasal Bilal lah, ambil dah sempena Bilal. Tapi kerja Bilal ni yang Nabi dengar ni'alahu, dengar tapak kasut dia di syurga ni, kerja ni ialah kerja yang orang sebut sampai hari ni. Bila orang azan, orang ingat Bilal. Ada lagi muazzin-muazzin Nabi yang lain yang kita sebut nama, termasuk Abu Mahzurah yang akan kita baca hadis dia.
Tapi Bilal kurniaan Tuhan. Orang kulit hitam tak ada apa, tapi dikenang kerana dia buat satu kerja yang hebat, iaitu azan. Azan ni ikut-ikutnya semua orang hafal boleh. Tak mengaji tinggi pun boleh azan. Tapi kerja ni kerja yang mulia yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang yang jadi tukang azan ni, alhamdulillah kerja tu. Panggil orang mai sembahyang. Bagi orang mai sembahyang. Kalau tak punting lagi bagus. Itu tambahan. Macam lui tak ada lah penting. Ni cerita masjid di Tanzania. Di Perlis ni tak ada lah. Okey. Ra'aitu Bilalan, aku melihat Bilal yu'adzinu, dia azan. Wa tatabba'a famahu ha huna wa ha huna, dia azan dan mulut dia tu di belah ni, di sebelah ni. Yang ni dia dia pusing sini, dia pusing sini. Wa isba'ahu fi udhunaih, dan dua jarinya, sebenarnya isba'ahu dua jarinya di dalam telinga dia. Yang ni dia bubuh jari dalam telinga ni, kemudian dia kata dia azan, dia iltifat, dia pusing, seperti yang diriwayatkan di dalam hadis ni. Kita baca dulu, tengok tentang masalah hadis ni. Kata dia yang ni yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan At-Tirmizi mensahihkannya. Sahahu, yakni At-Tirmizi kata sahih. Kerana Imam Tirmizi ni dia tak macam sebahagian kitab lain, macam Abu Daud, dia kadang-kadang dia sebut, tapi Tirmizi sering dia sebut hadis ni hasan, sahih, gharib, hasan sahih, hasan gharib. Dia bagi hukuman, walaupun hukuman yang dia bagi itu ulama hadis kadang-kadang bincang balik, adakah seperti yang dia bagi ataupun ada pandangan yang lain. Tak apa. Wal Ibnu Majah, dalam riwayat Ibnu Majah, wa ja'ala isba'ihi fi udhunaih, dan dia jadikan dua jarinya di dalam telinganya. Yang ni kalau orang azan, cara Bilal azan tu, masa azan jari buah di mana? Jari buah dalam telinga. Tujuannya supaya kuat, dapat sebut dengan kuat. Itu hadis tak sebut, tapi itulah yang dipahami dengan tujuan jari buah telinga. Walawa unuqahu lamma balagha hayya 'ala salah, dia kata dia pusing tengkoknya apabila sampai kepada perkataan hayya 'ala salah, yaminan wa shimala, belah kanan dan belah kiri. Jadi yang kata pusing ni masa bila? Masa hayya 'ala salah, sebelah kanan dan kiri. Walam yastadir, dia tak pusing badan, dia pusing apa? Pusing tengkok. Walam yastadir ni bincang riwayat ni, sabit tak sabit bincang, kerana ada riwayat berbagai-bagai. Yang kata pusing badan tak pusing badan ni berbincang, tapi yang kuat cerita pusing iltifat apa? Tengkok saja. Tengkok ni pusing. Hadis-hadis ini menunjukkan bahawasanya sunnah azan. Yang pertama sunnah azan iaitu adalah muazzin apabila azan dia masukkan ni jari, takkan nak masuk jari macam ni, dia masukkan jari yang atas ni. Apa jari ni, nama apa? Jari petunjuk ni dia masukkan ke dalam telinga dia. Li'annahu arfa'u lisaut, kerana itu akan lebih mengangkat suara. Mengangkat suara. Dan dulu orang azan, dia azan atas mimbar. Maka bila dia buat macam ni, orang tak sampai suara, tengok daripada jauh. Masuk waktu tu azan tu. Kalau dia duduk macam ni, dia tu duduk berdiri apa? Dekat apa? Menara tu. Kan? Menara tu. Rupanya dia azan. Itu kata dia, itu boleh memberi alamat. Istihbabu istiqbalil qiblah, dan disunatkan menghadap ke arah kiblat ketika azan fil azan, dan dia tak berpaling
ke kanan dan kiri, melainkan ketiga hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Ulama-ulama kemudian berbincang, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, ataupun hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Bagi ini perbincangan yang lama. Mana-mana pun ada pendapat, tapi pendapat dah hadis kata memang dia pusing ketika hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Kita akan tanya. Apa kita tanya? Lah ada mikrofon. Nak pusing buat apa? Pusing lagi suara korang dengar lah. Betul tak? Maka dengan itu di kalangan para ulama ataupun kebanyakan ulama menyatakan, bila guna mikrofon tak payahlah pusing. Termasuk Syekh Muhammad Saleh Ibn Uthaymin. Sebab pusing tu bukan kerana sengaja pusing ada kelebihan macam kita rokok, kita sujud. Pusing tujuan nak bagi suara tu pergi serata. Tapi apabila kita dah gunakan mikrofon, tak perlu untuk muazzin bila azan pusing sana, lepas tu pusing sini, tidak perlu. Kerana telah terlaksana tujuan pusing tu dengan adanya mikrofon, pembesar suara. Dengan adanya pembesar suara. Kalau ada orang nak pusing juga, kita tak kata apa lah, tapi kita beritahu bukan dia pusing tu kerana tujuan saja nak pusing tu. Tujuan dia nak bagi suara sampai. Maka dengan itu, maka tidak perlu untuk dia pusing. Guna mikrofon bid'ah ke tak? Pasal ada orang depa duk kata bid'ah, pakai mikrofon bid'ah. Kita kata bid'ah ni dia tariqatu fid din mukhtara'ah tudahi al-ibadat syar'iyyah. Dia bid'ah ni dia jalan di dalam agama yang direka supaya jalan itu dia untuk menyamai ibadat yang disyariatkan. Dia jalan agama. Tujuannya apa? Qasad dia bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fit ta'abbud lillah. Tujuannya kita buat yang tu pasal apa? Untuk berlebihan dalam nak ibadat pada Allah. Maksudnya agama kata macam ni, kita tambah sikit, kita rasa dengan tambah ni pahala dia akan jadi lebih, walaupun Nabi tak ajak. Nabi tak ajak azan macam tu, dia tambah sikit dalam azan tu 2-3, dia kata dengan tambah ni pahala lebih. Ini dianggap sebagai bid'ah lah. Sebab tu bila Syiah tambah apa? Ali waliullah, kita tak setuju lah. Awak kalau di Syiah tanya, awak Ali bukan waliullah lah? Ya waliullah. Habis tu apa salahnya? Salahnya pasal Nabi tak ajak azan tu lah. Orang yang kata boleh tambah apa saja selagi betul, dia kena iktiraf azan Syiah tu. Pasal Ali memang wali Allah, Abu Bakar wali Allah juga. Habis mikrofon tak ada kita kata tujuan untuk supaya pahala lebih, hendaklah mengadakan mikrofon. Kita tak kata tujuan mikrofon supaya suara dapat didengar lebih jauh. Itu tujuannya. Ada pasal, ada sebab keduniaan atau sebab musabab dalam kehidupan ini yang bertujuan untuk membolehkan suatu hal itu dilaksanakan dengan lebih berkesan. Dia kata orang yang kata bid'ah ni kena pergi masjid naik unta. Kita tak kata sunat pergi masjid naik kereta, tak kata. Tapi tujuan kita naik kereta pergi masjid kerana itu boleh menyampaikan kita ke masjid. Saya tengoklah ada bukan siapa tunjuk, ada satu penceramah dia kata kalau bid'ah
Tu bid'ah. Tu mikrofon bid'ah. Pakai jam bid'ah. Nak kata tak pandai, apa orang panggil? Korang fikir. Kan? Kita ni, kita jangan dalam penghujahan, kita jangan hujah satu benda. Besok benda tu bila orang tanya kita balik, kita akan sangkut. Misal kita kata, kalau benda tu baik, apa salahnya kita buat walaupun Nabi tak buat dalam ibadat khusus. Contoh apa? Nabi tak amal benda ni, bacaan-bacaan ni khusus pada waktu ni, sekian ni dengan cara kifiat begini, Nabi tak amal. Kita kata waktu hari ni, time macam ni, hendaklah dibaca surah ni. Nabi tak kata. Kita kata kelebihan pada waktu tu. Ini kita kata apa salahnya, benda baik. Kalau kita kata apa salahnya baik, macam saya kata, kita juga mai orang lepas pi bulan Rejab pi buat haji. Kita lepas tu pi duduk di Muzdalifah dia padang Arafah, pokok dia. Kita kata apa ni? Dia kata aku tak kacau orang. Niat aku ikhlas. Aku bukan pi duduk di padang Arafah tu duduk pi buat menyanyi lagu rock karaoke ke apa. Aku doa. Kita tak pasal tu, time tu, waktu tu telah diputuskan, ditunjuk oleh Nabi. Bila orang duduk di padang Arafah, bila di Muzdalifah. Dia tahu tak? Salah ke? Makan angin di Eropah boleh pergi. Dia buat macam tu pula dah. Pergi melancong kata boleh pergi. Nak pergi Arafah pula tak bagi. Apa buat ni? Kita bukan tak bagi, nak pergi boleh, tapi tak boleh pergi buat ibadat khusus pada Muzdalifah dan Arafah yang mana bukan yang ditunjuk oleh Nabi. Dah salah ke? Apa salahnya? Bukan berzina kan? Dia dah buat macam tu. Tuan-tuan, kalau kita benarkan, kita kena endorse yang ni juga. Mai lagi orang semayang subuh, tengok-tengok lepas tu imam semayang, mai satu pok, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas mayang kita tadi, dia bangkit, semayang lagi 2 rakaat. Kita mayang mana? Dia pun habaq sekian. Tadi semayang sekali dengan kami, pasal apa 4? Dia kata tak apalah, hak 2 tu kita buat hak Nabi, hak 2 lagi benda baik kita tambah, lagi banyak rakaat, lagi banyak pahala. Dia buat macam tu kat kita. Kita kata tak boleh. Nabi semayang subuh 2. Buat apa kita nak bergaduh? Kami bukan duk pergi mencarut ke apa, kami semayang. Tuan-tuan nak jawab apa dah? Mai kumpulan lain pula semayang insya 6 rakaat. Lama-lama agama tidak ada, tak perlu wahyu lah, semua orang buatlah sendiri. Sebab itu untuk menjaga agama, maka agama larang kita tokok tambah dalam ibadat khususiah apa yang tak dibuat oleh Nabi SAW. Kalau tidak orang boleh tambah. Tengok-tengok kita semayang, Allah lepas baca surah, imam rokok. Lepas dia rokok, dia i'tidal. Lepas dia i'tidal, dia rokok pula. Tu imam ni subhanallah kata, dia rokok. Tu dia bangkit, dia pun seperti biasa. Kita kata tu imam, pasal apa yang setiap rakaat duk pergi rokok 2 kali? Sujud betul lah 2 kali. Apalah nak bising-bising, bukan kita buat salah apa. Rokok kan benda baik. Allah sebut rupa banyak, farka'u ma'ar raki'in, rokok bersama orang rokok. Kita rokok kan? Dia tanya, tapi rokok sekali. Pasal apa buat 2 kali? Allah, semayang dahana boleh 2 kali. Dia pergi tu. Tuan-tuan, kalau kita main kata boleh, tak selesai. Semua benda boleh ubah. Semua benda boleh ubah. Nabi pun tak perlu buat satu contoh. Dia cuma buat basic dia. Hampa pandai-pandai lah agak-agak.
Jadi kita pun fikir, hampa nak sembahyang masjid mana? Jom kita pergi sembahyang masjid sana. Masjid sana Isya 4 rakaat. Nu masjid kampung aku tu imam buat 8 hari ni. Tak sama. Sebab maka agama datang, ketaatan yang dikatakan taat kepada Allah dan Rasul itu bukan saja taat di dalam mengerjakan amalan itu, taat mengerjakannya seperti yang diminta olehnya. Habis itu ni mikrofon tadi, bang ni, mikrofon ni tak ada, dia tak termasuk dalam bab ni. Tujuannya jelas, tujuannya nak bagi orang dengarnya tu ada tujuan. Zaman Nabi semayang tak ada aircon, hampa semayang ada aircon boleh, orang nak tambah-tambah lagi, hampa tak bagi. Dah aircon tujuan dia jelas, tujuan dia kerana nak bagi sejuk lah. Kalau negeri tu sejuk, orang tak pasang aircon, orang pasang heater pergi panas pula. Dan ini adalah supaya kita memahami maksud-maksud agama dalam hal ni. Wallahu a'lam. Tuan masa ada sikit lagi sebelum azan. Tuan ada soalan, sila muka. Kita PKP mematuhi jadual waktu. Sebelum saya tuan-tuan bagi soalan, ni Jabatan Mufti kita keluarkan buku Muqaddimah Ilmu dalam Memahami Hadis Nabimu, yang ni tulisan saya ni secara percuma. Ni orang luar yang tengok ni, mereka juga boleh dapat buku ni, diberikan dicetakannya adalah sumbangan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, Maib sebagai. So siapa yang nak ambil ni, dia ambil untuk baca lah kan. Kalau dia ambil tak nak baca pun ambil pergi lah. Dah banyak orang tu dah. Pasal kita memang kita cetak dia habis cepat. Jadi kita pun bila nak cetak balik tu dia ada bajet dah. Dia nak kena tunggu. So siapa yang nak baca ambil lah, siapa yang rasa tak mau baca ambil. Ini satu lagi buku, The Obligation of Understanding the Reality Before Issuing a Fatwa, tentang fatwa. Ini juga ada, tuan-tuan boleh ambil. Siapa yang nak baca lah, kalau yang dia pun rasa apa dia tulis ni, tak boleh ambil lah kan. Ambil hak mana boleh baca. Jadi bagi orang luar tu, dia boleh minta lah orang Perlis yang ada ni tolong kirim kat dia. Kalau tak ada orang Perlis, dia boleh hubungi Kelab Jabatan Mufti, mereka tolong uruskan hantar buku tu melalui post. Cuma yang tu memang ada kos lah, yakni mereka tolong hantar duit stamp, duit mereka cas lah, pasal mereka kena beli stamp, kena beli bungkuih ya, seumpama. Saat Datuk Bilal kita ajak apa ni, minta ulas sedikit kaitan zikir dan lafaz Allah secara mufrad. Ni dah ulas dah. Siapa ulas ni? Ada perbincangan di dalam hal ini dalam beberapa pandangan. Tetapi yang terbaik zikir apapun ia seperti mana yang diajar oleh Nabi SAW. Nabi bagi supaya kita sebut. Banyak lafaz-lafaz. Ada lafaz yang menimbulkan perbincangan, boleh tak boleh lafaz itu. Sedangkan ada lafaz, saya tak mau pergi kepada isu yang, ada lafaz yang tak ada perbincangan, memang boleh. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Hak ni semua dia tak mau, dia nak pergi cari satu benda yang tak tahu boleh ke tak. Ada di kalangan yang membolehkan, ada di kalangan yang tak membolehkan tentang isu lafaz ni. Panjang pembahasan dia. Tapi untuk apalah, sedangkan kita ada banyak pilihan, dan setiap pilihan kelebihan kepada subhanallah, kelebihan pada alhamdulillah, kelebihan pada Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak lagi macam-macam zikir. Semua ni dia tak mau bahas, nak pi berkelahi tentang Allah. Padahal dah, kalau betul nak berzikir, hak Nabi sebut zikir.
Yang tu saya tak nafilah adalah isu perbahasan khilaf di situ. Tetapi kenapa mencari sesuatu yang mana tak confirm boleh ke tak? Meninggalkan apa yang boleh. Di samping ialah dalam dunia kesarjanaan perkara itu dibahaskan secara khilaf, saya tahu. Tapi ini ia adalah merupakan tawajud. Zikir, kita nak ingat Allah. Ya Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allah. Kita tahu hak ni Nabi hamba. Lepas tu mai orang nak Allahu Allahu Allah. Benda ni timbul. Adakah dia mengandaikan ya Allah ataupun dia mengandaikan ada bahasan, tetapi mengapa tak kepada apa yang disepakati, yang sahih, yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.